tak masuk istilah mengumpat. Sebab bila dia sebut suami saya dia nak merawit. Dia nak merawit dah kan. Suami saya bukan dia tak pergi belanja. Dia mula menambah. Bila menambah tu dah jadi benda tak elok. Isteri saya, bila nak sebut isteri saya, maka itu khusus. Kalau boleh umumkan lebih baik, kata Imam Ghazali. Yang berkaitan dengan kezaliman hanya dua boleh mengumpat. Satu, bila mana kita nak mengadu kezaliman, nak mengadu kezaliman. Bila kita dizalimi, kita nak mengadu baru boleh mengumpat. Jangan sekadar kezaliman kita boleh dah mengata. Itu mengata, bukan mengumpat, bukan mengadu. Yang boleh bila kita dizalimi, kita mengadu kezaliman. Yang itu boleh mengumpat, diharuskan. Apa dia? Kita pergi jumpa pihak berkuasa, kita berjumpa orang yang berpatutan, yang berkenaan. Tuan, dia ambil tanah saya. Tuan, dia curi buah saya. Dia zalimi saya. Tuan, ni dia pukul saya. Itu mengadu kezaliman, kan? Tuan, dia naikkan harga jualan dia kepada saya. Kalau nak mengadu lah, contohlah. Tuan, dia kurangkan harga jualan saya kepada dia. Nak mengadu, yang tu boleh. Tapi kalau tak pergi mengadu ke mana-mana, duk pergi cerita ke orang, yang tu bukan mengadu kezaliman. Yang itu menyebarkan keburukan orang. Yang tu berdosa. Yang dia ceritakan dalam ceramah, kata kan, yang tu mengumpat, yang tidak dibolehkan. Yang keduanya ialah al-mujahiru bil fisqi. Yang boleh mengumpat ialah orang itu menzahirkan kefasikan dia secara terang-terangan. Boleh disebut orang itu supaya dijauhi oleh manusia. Apa dia? Dia buat benda fasik. Apa benda fasik? Dosa besar. Buat secara terang-terang, maka boleh kita umpat dia supaya orang lain tidak tiru dia, orang lain tak ikut dia. Itu yang dibolehkan. Yang jenis lain tak ada yang boleh, kan? Yang berkata pemerintah zalim, kerajaan zalim, dia tak bagi apa sebab, tak bagi apa alasan, mana boleh? Kita menuduh dalam benda yang kita tak tahu pun punca-punca sebenar dia, mana boleh? Kalau mujahiru bil fisqi, dia memang menzahirkan kefasikan dia, buat dosa besar, boleh sebut secara terang bila dia buat pada orang ramai. Berzina depan orang ramai. Lepas tu buat benda-benda lain, dosa besar depan orang ramai, dosa besar. Kalau buka aurat tu kan dosa besar. Tapi kadang-kadang orang buka aurat pun dicela, dicemuh, dihina, dimaki hamun pun dah ada. Ini kita bukan buat pahala, kita menambahkan bala, kan? Orang yang mendedahkan aurat tu dia dosa kecil, dia nasihat dia dengan cara yang baik, bukan mengumpat dia. Kalau dosa besar, dia merompak, kan? Dia menyamun, apa-apa benda yang nyata dosa besar, boleh kita sebut. Tapi banyakkan kita hari ini tak buat guna, dan kita tersilap di dalam usaha kita. Jadi lah ni kita nak cari bekalan akhirat, nak bawa hak mana? Nak bawa yang mana? Betul? Nak bawa hak jenis campur macam ni ke, yang penawak sikit, racun banyak ke, atau kita nak buat penawak saja? Sebab itu kalau boleh, jagalah, sayangilah diri kita, kan? Tinggalkan majlis-majlis yang tidak berfaedah, duduk dalam majlis-majlis yang benar-benar kita pasti ada faedah dia, tuan-tuan. Yang dalam majlis itu tersentuh hati kita untuk ingat pada Tuhan, dibaca ayat-ayat Quran, untuk menyuruh kita memperbaiki, menambahkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan untuk menambahkan pengetahuan kita terhadap amal ibadat dan agama kita. Ini majlis-majlis yang bermanfaat, yang sepatutnya kita duduk di akhir zaman ini. Kenapa? InsyaAllah boleh menambahkan pahala kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya datang lewat sikit tadi, no? Hari ni dah kenuri ke? Saya ada satu.
Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, syurga ni merindui 4 golongan manusia. Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafar. Syurga dia rindu, dia ni 4 golongan manusia ni memang syurga rindu sangat-sangat nak jumpa, kan? Maka kita tengoklah, bolehlah kita masuk salah satu daripada yang ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, ta'lil Quran. Syurga rindu kepada orang-orang yang selalu baca Quran. Yang selalu kata ke orang dia tak ada tunjukkan mana memeluat, tuan-tuan. Syurga rindu pada ta'lil Quran, orang yang selalu baca Quran. Alhamdulillah, kalau kita duk rajin baca Quran dan kita duk belajar rajin baca, kita termasuk salah satu yang pertama-tama dirindui oleh syurga. Mudah-mudahan bila syurga rindu, dia minta ke Allah, ya Allah, bagilah dia masuk, bagilah dia jadi ahli aku rindu kat dia, aku sayang kat dia rajin baca Quran. Yang kedua, syurga rindu kepada hafizil lisan, orang yang jaga lidah dia. Yang lidah bila cakap dia sakit hati orang tu, bila cakap dia orang ni lari tak main masjid. Yang ni syurga nak rindu apa? Kan? Keluar kata-kata aja memang orang sakit hati, keluar kata-kata aja habis semua orang terbakar. Kan? Yang ini jagalah nanti di hari akhirat, takutlah kepada Allah. Orang yang jaga lidah. Yang kedua, syurga sangat rindu pada orang ni yang jaga lidah dia. Maknanya itulah, ambillah, buatlah yang penawak tadi, tinggallah yang racun tadi. Tak. Yang ketiga, syurga merindui orang yang mut'imil ji'an, yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dia tengok mana-mana orang lapar, tak ada duit ke apa ke, jamu orang buka puasa ke, kita sebut itu kan, termasuk di kalangan itu. Yang keempat, was-saimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah tahun depan kita puasa pula nanti. Itu 4 perkara, 4 golongan manusia yang dirindui oleh Nabi SAW. Dan saya akan akhiri, tuan-tuan dan puan-puan, kuliah saya ini dengan satu wasiat daripada Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bila mana beliau minta wasiat kepada Nabi SAW. Abu Dzar minta Nabi wasiatkan dia, maka Nabi pun wasiat pada Abu Dzar. Wasiat pada Abu Dzar ni seolah wasiat pada umat lah. Kita ambil sikit orang kata apa, input daripada wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Dzar. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, awsini. Qala usika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi. Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepada aku apa-apa benda pun tak. Nabi kata, aku wasiatkan engkau supaya bertakwalah kepada Allah, kerana takwa itu kepala segala urusan seluruhnya. Takwa ini kepala segala urusan-urusan kebaikan seluruhnya, duduk kepada takwa. Yang tu yang pertama sekali Nabi wasiat suruh bertakwa. Kemudian kata Abu Dzar lagi, qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi. Dia tak cukup tu Rasulullah wasiat satu benda, dia tak cukup, dia kata tambah lagi ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Alaika bitilawatil Quran wa zikrillah fa innahu nurul laka fil ard wa zikrul laka fis sama. Tengok Nabi ni orang bijak tau, bukan orang ni fatanah. Nabi susun tu, kalau kita tengok selalunya ikut keutamaan, dipanggil awlawiyat. Mana utama dia tak nombor 1. Betul. Kita ni kadang-kadang hak mana dulu kemudian pun kita tak kisah, sebab kita bukan orang yang ada minda macam tu. Nabi dia tengok, dia ikut keutamaan. Lepas dia wasiat kepada Abu Dzar supaya takwa kepada Allah, bila Abu Dzar minta wasiat kedua, dia kata alaika bitilawatil Quran, hendaklah engkau membanyakkan baca Quran, wa zikrillah, dan berzikir. Termasuk zikir dalam tu selawat ke Nabi SAW. Kerana apa? Kerana sesungguhnya ia adalah nur bagi engkau di bumi dan sebutan bagi engkau di langit.
tu kita kata Nabi wasiat apa? Suruh baca Quran, suruh berzikir ataupun berselawat. Yang tu yang Nabi wasiat. Yang kedua, yang utama yang patut kita buat tak? Kerana apa? Esok di dunia kita ada nur. Bagi orang yang banyak baca Quran ni, memang cahaya muka dia lain, dan kita akan disebut di langit nanti dengan sebutan yang baik. Abu Zar minta tambah lagi, ya Rasulullah zidni, tambah lagi. Kata Nabi SAW, iyyaka wa kasratut dhahik fa innahu yumitul qalb wa yadhhabu binuril wajhi. Jaga-jagalah, hati-hatilah engkau daripada terlalu banyak ketawa, kata Nabi. Sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati dan menghilangkan cahaya muka. Kalau banyak sangatlah. Sebab tu tuan-tuan, kalau majlis ilmu ni, dia tak boleh kodoh gelak lah. Yang tu bukan majlis ilmu, tu Maharaja Lawak Mega. Kan? Kalau duduk pada bola sampai habis gelak ya. Yang tu Maharaja Lawak Mega. Kena tukar tajuk. Darul Wahdah tak boleh, kan? Darul Bahkah. Jadi kena sedang-sedang, kena patut-patut, kan? Cuit-cuit juga, kan? Kalau tidak, kalau tak lawak langsung main duduk serius saja, memang tuan-tuan lena habis semua, kan? Jadi kena cuit juga sikit-sikit. Tapi tak boleh lawak semata-mata, tak jadi faedah tuan-tuan dan puan. Yang pentingnya, kenapa? Boleh mematikan hati, menghilangkan cahaya wajah. Abu Zar minta tambah lagi, zidni ya Rasulullah, tambah lagi. Rasulullah kata apa? Qulil haqqa walau kana murran. Ini susunan kalau kita nak buat benda baik, kan? Katalah benda yang benar walaupun pahit, kata Nabi SAW. Kalau nak bercakap kalau nak bercakap juga, kok nak buat juga kerja-kerja bercakap ini, bercakap benda benar walaupun pahit orang dengar, walaupun benda tu orang tak suka, tapi benda yang benar kita bercakap, benda yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Rasulullah tambah lagi. Dah kalau tak boleh baca Quran apa semua kotlah, kan? Nak buat apa lagi? Cakap yang benar, tambah lagi. Lalu Rasulullah kata, la takhaf fillahi laumata laim. Bila cakap benda benar, begitulah. Kan ada kesan dia, betul tak? Kalau cakap benda boleh ikut rentak, tak apa, betul. Kalau kita boleh ikut rentak, duduk dalam dengar orang ni, rentak dia macam ni, duduk majlis orang ni, rentak dia macam ni, yang tu tak apa. Tapi kalau kita duduk straight di atas landasan kebenaran ini, memang adalah tentu orang yang memang tak setuju dengan kita, memanglah ada pahit maung dia, kan? Ada ustaz pernah juga, bila dia bercakap benda ni, lah kali kuliah dia dibuang. Bukan kerana apa pun, kerana tak setuju dengan sebahagian pihak. Tak apalah ustaz, tak payah main. Bukan kerana apa, kerana cuba nak bercakap di atas dasar kebenaran tanpa memihak pada mana-mana. Tak, ada orang nak berpihak. Ustaz cakap sesuai dengan kami, boleh duduk teruskan. Kalau tak sesuai dengan kami, ustaz boleh jalan, dia kata. Kan? Memang kalau nak bercakap benar, baik. Maka Nabi kata, bila Abu Zar minta wasiat tambahan, dia kata, la takhaf fillah laumata laim. Jangan takut pada Allah celaan orang yang mencela. Bila orang cela kamu, kamu cakap benar, tersedut heran, tersedut peduli. Kerana apa? Jangan takut. Yang Allah Ta'ala janjikan itu lebih besar, lebih baik, lebih utama, dan jangan pedulikan celaan manusia. Kalau kita nak duduk di atas kebenaran. Tambah akhir zaman ni, ingat senang dah. Akhir zaman ni, kalau kita tak tahan ujian, kita boleh diamkan diri, ikutlah rentak manusia. Akhirnya kita menjadi orang lain juga, ya. Dan lagi bila diminta lagi, Rasulullah berkata, alaika bitulis samti fa innahu matradah lisyaitan wa aunun laka ala amri dinik. Lepas tu dia tanya Rasulullah, minta wasiat lagi tambah. Rasulullah kata, itulah, kalau dah tak boleh baca Quran, tak boleh cakap benar, tak takut orang cela, banyaklah diam. Dah tak boleh, kalau atas-atas tu tak boleh, hang diam sudah, kan? Yang tu senang, kan? Kerana apa? Diam itu, orang kata apa? Menyebabkan syaitan jadi kita punya apa? Syaitan jadi keras, tak?
menyebabkan syaitan ini keras dan menolong kita di atas urusan agama kita. Dan dia kata, ya Rasulullah, tambah lagi. Rasulullah kata, alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatu ummati. Waktu itu pergi berjihad, perang sabilillah, kerana itulah sebahagian daripada rahib-rahib umat aku, kata Nabi. Jihad duk nombor berapa? Sebab pada jihad fi sabilillah tu pun duk nombor berapa, tambah jihad zaman moden. Lagilah kalau tak kena gaya bukan dapat pahala, jahat ada kan, kalau tak kena gaya. Sebab tu dia duduk nombor berapa. Dan seterusnya bila dia minta lagi pada Rasulullah, tambah lagi, lalu Rasulullah kata, ahbibil masakin wajalishum, kasihanlah, sayangilah orang-orang miskin dan keraplah duduk bersama-sama dengan mereka. Ini tambahan kalau kita nak buat. Dan bila dia minta tambah lagi, kan Rasulullah kata, unzur man huwa tahtaka wa la tanzur ila man huwa fawqaka. Tengoklah orang yang di bawah kamu dan jangan kamu pandang orang yang di atas kamu. Pada urusan apa? Pada urusan dunia. Urusan akhirat kena tengok orang atas. Kan, urusan dunia ni Nabi kata, pandanglah orang di bawah. Kan? Jangan pandang orang di atas. Kalau pandang orang di atas, kita duk tak cukup itulah. Kita duk tak puas itulah. Kita duk tak pada itulah. Kan, hak dunia ni pandang orang bawah. Kan, lo dia teruk pada aku, dia susah pada aku, dia nilai pada aku. Kan, waktu kita sihat, kalau sihat lama sikit 2-3 bulan sihat, dia melawat hospital, buat patah. Kan, tu dia ni gantung, dia ni lipat, dia ni leguni, dia ni leguni, baru sedar, oh aku ni sihat. Ni saya berjalan cengkek ni kan. Pergi tengok orang yang teruk pada kita, baru tahu dia pun teruk pada kita lagi. Kadang-kadang kita pun dah macam kan, sakit orang gout itu ini dah rasa teruk enggak dah, pergi tengok orang teruk pada kita lagi, kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya dekat itu yang saya dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Saya mohon maaf kalaulah terkasar bahasa dan kalaulah ada kata-kata saya termasuk daripada racun yang 20 tadi. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita, Allah taala rahmati majlis kita, Allah taala sayangi kita, dan mudah-mudahan kita jadikan masa yang singkat ini, umur yang sedikit ini, untuk kita rebut peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.